مرحبا يا رمضان مرحبا يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam ibadah puasa dan sekarang ini kita berada di permulaan, iaitulah permulaan bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, awwaluhu rahmah. Pada peringkat awal Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita berhamba-hambanya yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertengahannya awsatuhu maghfirah, Allah janjikan dengan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir Ramadan insya-Allah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sehingga kita sempat mendapat nikmat Allah yang Allah janjikan akhiruhu, di akhir Ramadan, aitqum minan nar, iaitu pelepasan daripada api neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat saya yang bernama Fadli menunjukkan soalan kepada saya berhubung dengan bersetubuh di siang hari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa adalah merupakan satu ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk melahirkan rasa takwa dalam diri setiap orang yang berpuasa. Dan ibadah puasa itu mengandungi rukun-rukun yang tertentu, dan di antaranya ialah hendaklah seorang itu melaksanakan puasa dengan menjaga adab-adab dan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang melakukan persubuhan di siang hari, dia tertakluk dengan beberapa hukum ataupun beberapa syarat yang menjadikan mereka ini tertakluk ataupun dikenakan sebagai kifarah. Yang pertama, persubuhan tersebut dilakukan dalam keadaan dia jahil tentang haramnya bersetubuh pada siang hari. Jika sekiranya dia jahil, kemungkinan dia baru masuk Islam ataupun baru dia mengenal Islam, maka dilakukan persetubuhan di siang hari, maka dia tidak dikenakan kifarah dengan persetubuhan tersebut. Yang kedua, dia hendaklah tahu bahawa dia sedang berpuasa. Sekiranya dia lupa dia berpuasa di siang hari, kemudian dia melakukan persetubuhan, lupanya tadi, lupa yang dia berpuasa kemudian dia bersetubuh, maka menjauhkan ataupun tidak dikenakan ke atasnya untuk kifarah. Dan yang seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persetubuhan tersebut tidak didahului dengan sebarang perkara yang membatalkan puasa. Contohnya misalnya, dia membatalkan puasa dengan makan, ataupun dia membatalkan puasa dengan minum. Bagi mereka yang membatalkan puasanya dengan makan dan minum, kemudian dia bersetubuh, maka orang itu hanya perlu untuk mengqada puasa sahaja dan tidak dikenakan kifarah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan rukhsah ataupun keringanan yang Allah berikan kepada mereka yang jahil, mereka yang lupa, dan mereka yang baru masuk Islam, dan mereka yang batalkan puasa dengan melakukan perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Selepas itu melaksanakan persubuhan. Jadi di antara kategori ataupun perkara-perkara yang dilakukan berdasarkan aspek jahil, lupa dan makan terlebih dahulu, ia mengelakkan diri daripada pelaku persubuhan tersebut dikenakan kifarah. Seandainya seseorang itu ternapi tentang 3 syarat tadi, maka seseorang yang melakukan persubuhan di siang hari dikenakan kifarah. Apa di kifarah dia? Yang pertama, dia hendaki memerdekakan seorang hamba. Kemudian, jika sekiranya tiada hamba, dia dikehendaki untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika sekiranya tidak mampu,
dia hendaklah memberi makan sampai 60 orang miskin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga penjelasan yang diberikan ini dapat menerangkan, dapat menjelaskan kekeliruan yang dihadapi oleh saudara kita yang bernama Fadli. Aqul qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رمضان مرحبا يا رمضان